ayat ke-10. Sebelum ni, ayat-ayat sebelum ni adalah tentang Allah cerita tentang penolakan orang-orang kafir ni ataupun mereka berusaha untuk menghilangkan cahaya Allah. Mereka berusaha untuk memadam cahaya Allah. Dan menariknya, setelah seruan itu diberi, ataupun setelah ajakan itu diberi, dan ajakan tu didatangkan bukan seorang, bukan dua orang, tapi lebih daripada 313,000 Nabi dan Rasul datang bersilih ganti bawa manusia untuk mengenal Tuhan. Tapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, berpaling dan meninggalkan Tuhan. Namun bukan hanya mereka berpaling dan meninggalkan Tuhan, malah mereka berusaha pula untuk menyekat orang lain daripada mengenal Tuhan. Lalu pada ayat ke-10 ini, Allah datangkan bentuk-bentuk kemenangan, bentuk-bentuk 4 syarat kemenangan bagi mereka-mereka yang benar nak kenal Tuhan. Dan syarat kemenangan ini didatangkan dalam bentuk begini. Didatangkan dalam bentuk apa yang manusia paling suka. Apa yang manusia paling suka. Sebab kita punya psikologi ni tuan-tuan, kita ni kerana kita dicipta daripada tanah dan kita makan daripada sumber tanah dan kita hidup dan bergerak di atas tanah. Lalu tarikan daripada unsur tanah ni kuat. Tarikan daripada dunia ni kuat. So Allah nak kita bukan sahaja dibekalkan dengan unsur tanah, kita juga diletakkan dengan unsur cahaya, iaitu roh. Jadi kalau kita hanya membesarkan tanah tanpa membesarkan roh, dan roh itu datang daripada Allah, maka kita akan dapati kehidupan kita tidak seimbang. Tak seimbang. So Allah nak melalui perutusan Nabi dan Rasul serta diberikan Quran, Allah nak kehidupan kita ni menjadi seimbang. Yang tanah pun diurus dengan baik, yang cahaya pun diurus dengan baik. Yang jasad, keperluan jasad fizikal ini dilengkapi dengan baik, yang keperluan spiritual, mengenal Tuhan juga perlu dilengkapkan dengan baik, perlu seimbang. Dan oleh kerana itu, oleh kerana ada manusia yang tak nak mengenal Tuhan, maka Allah tawarkan orang-orang yang mengenal Tuhan ini dengan bentuk bagaimana? Dengan bentuk bagaimana? Allah tawarkan bentuk perniagaan. Sebab orang-orang yang cenderung untuk tertarik dengan dunia, bagi menambahkan pendapatan dunia mereka, mereka cenderung melakukan perniagaan. Dengan berniaga, boleh dapat untung berkali ganda berbanding kalau kita bekerja, makan gaji. Kalau berniaga tu, dia punya keuntungan ataupun dia punya habuan berlipat kali ganda. Kali ini, Allah ajak orang-orang yang tak nak mengenal Tuhan. Allah ajak orang-orang yang tak nak mengenal Tuhan dan juga yang sudah mengenal Tuhan, jom Allah nak ajak untuk buat satu transaksi perniagaan. Ajakan ini juga terpakai kepada orang-orang yang tak nak tahu tentang agama. Oh, rupanya dalam agama juga ada transaksi perniagaan.
transaksi perniagaan macam mana? Maukah aku tunjukkan satu bentuk perniagaan yang boleh selamatkan engkau dari azab yang tidak terperi? Bila sebut azab tidak terperi, tuan-puan, dia bukan semata-mata dekat akhirat. Bukan semata-mata nanti dia azab di neraka, tidak. Azab pedih ni kita boleh juga rasai di dunia. Pedih yang macam mana? Ialah kadang kalau kita bekerja, kan? Bekerja, makan gaji, dah kerja 3 bulan, tapi majikan tak bayar. Pedih tak rasa? Pedih. Kan? Azab pedih ni satu bentuk. Suatu bentuk hukuman ataupun ujian yang kita lalui, rasanya tu pedih sampai ke ulu hati. Tu pedih. Tidak dipeduli, pedih. Kan, dipulaukan, pedih. Tidak dihargai, pedih. So, sekarang ni Allah nak beritahu, nak tak aku tunjukkan kau satu bentuk perniagaan, satu bentuk transaksi yang boleh selamatkan kau daripada rasa pedih di dunia, rasa perit dan sakit di dunia, dan juga rasa perit dan sakit di akhirat nanti. Mahu ke tidak? Tunjikum, boleh menyelamatkan kamu daripada rasa-rasa yang itu. Dan bila Allah sebut tentang perniagaan, sebab selalunya manusia, dia memang suka perniagaan kerana dia nampak sesuatu yang boleh menguntungkan. Orang yang berniaga akan dapat hasil keuntungan. Sementara orang yang beli akan dapat barang yang dia perlu. Maka bila Allah sebut perniagaan, dia perlu ada modal untuk kita buat transaksi itu. Dan lagi satu, perniagaan merupakan sumber rezeki, kalaupun tidak paling banyak tetapi hasilnya lumayan. Lebih-lebih lagi perniagaan yang Allah tawarkan ini adalah bentuk perniagaan yang hebat. Kenapa orang tolak agama ni? Sebab dia rasa dia tak bebas. Dia tak bebas. Dan kalau ikut peraturan agama, tak semua barangan kita boleh niagakan. Dan tak semua bentuk perniagaan diterima dalam beragama. Contohnya, kita buat kedai nasi kandar babi. Kan baru-baru ni tular nasi kandar babi. Lepas tu bila dia kritik, dia kata, saya memang tulis kat situ babi. Saya bukan mengelirukan orang. Memang nasi kandar saya tulis babi. Kenapa dia pilih untuk jual beli babi? Kenapa dia pilih untuk jual babi? Kerana ada pasaran. Ada permintaan. Dan perniagaan ini adalah tentang permintaan. Tentang permintaan. So, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini, dia mahu buat apa sahaja yang ada permintaan. Ada permintaan untuk buat Oktoberfest, permintaan manusia. Selagi mana dia dapat memenuhi kehendak dan permintaan manusia, maka bagi dia itu sumber untuk dia dapat keuntungan. Tetapi syariat tidak begitu. Syariat jual beli bukan hanya semata-mata asal ada permintaan, okey kita boleh jual. Tak. Syariat dia ada undang-undang berkaitan dengan jual beli. Tak boleh jual beli najis. Tak boleh jual beli barang yang haram. Tak boleh jual beli barang curi. Tak boleh adakan perniagaan yang menindas, riba. Dia ada.
Ada benda-benda tu, ada perkara-perkara yang tak boleh dibuat. Tapi yang bukan Islam, yang tak nak kenal Tuhan, dia tak peduli itu semua. Sebab tu tengok apa nama penggurup wang kan, Along. Dia punya aktiviti penindasan itu berleluasa, dapat untung berkali ganda. Malah sampai mengugut, mencederakan sampai ke tahap bunuh bagi mereka-mereka yang tak mahu bayar. So sekarang Allah datangkan bentuk perniagaan yang confirm untung, yang pasti untung dan pastinya tidak melanggar syarak. Apa bentuk perniagaannya? Tu'minuna billahi wa rasul. Pertamanya, beriman dengan Allah dan Rasul. Beriman dengan Allah dan Rasul. Bila sebut beriman dengan Allah dan Rasul, Allah mahu orang-orang beriman yang sudi berniaga dengan Allah meletakkan sejumlah kepercayaan yang tidak berbelah bahagi kepada Allah dan Rasul. Macam mana tu? Kepercayaan tidak berbelah bahagi. Contohnya, apa berlaku dekat Palestin? Apa berlaku dekat Palestin? Rakyat Gaza dibom dah sebulan lamanya. Dibom sebulan lamanya. Sebulan. So sepanjang tempoh sebulan, masyarakat antarabangsa mengecam tindakan yang dibuat oleh Yahudi. Kalau dekat PBB itu 120 negara tanda tangan mohon semua ini dihentikan. Tapi ada Yahudi dan Amerika kisah. Mereka tetap bom. Mereka tetap beri asakan. Dan yang dibom tu, yang jadi mangsa siapa? Rakyat, civilian, rakyat awam. Dan kita menyaksikan dalam video-video yang dihantar, ada cebisan mayat, ada mayat baby, ada mayat wanita, ada mayat orang tua, dan ramai manusia-manusia yang terkorban dibom. Ramai manusia-manusia yang mati. Dan bila berlaku macam tu, ada manusia yang belum kenal Allah, dia akan, kerana rasa sedihnya, dia akan sampai ke tahap mempertikai Tuhan. Kenapa Allah tak hantar bantuan? Kenapa Allah biarkan dia mati? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kan dia mula tanya kan? Kenapa itu? Kenapa ini? Kenapa? Puan-puan, kalau kita sampai ke tahap kenapa tu, sebenarnya kita belum lagi mencapai tu'minuna billahi wa rasuli. Percaya pada Allah dan Rasul. Bila kita mula soal, kenapa Allah biarkan dia mati? Kenapa tak tolong? Bukankah Allah Maha Berkuasa? Itu jam kita masih lagi belum benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul. Sebab kita masih mempertikai, masih tanya kenapa. Contoh lain. Puan Nun, Ustazah Nun, kita punya moderator. Dah nama dia kat situ Nun. Tak tahulah Zainun ke Zainun. Zainun, okey. So Puan Zainun, dia ada anak menantu. Ada anak menantu, dapat anak menantu perempuan pula. Kan?
So, hari pertama, anak menantu tu bermalam di rumah. Konon-konon anak menantu tu nak impress mak mertua. Lalu dia tanya, mak, saya pandailah sikit-sikit masak. Mak nak saya masak apa? Wah, kita bila dengar macam tu, kita pun order lah kan. Anak menantu, order. Mak nak ni lah apa, ayam masak kicap. Mak teringin ayam masak kicap. Cuba kau masak kan? Lalu dia pun mula sing-sing tangan, cari bahan-bahan, dia keluarkan bahan itu, bahan ini, bahan itu, bahan ini. Kita yang pakar dah masak puluhan tahun, kita hanya jadi chef pemerhati. Bila dia keluarkan bahan tu yang tak kena dengan cara kita masak, kita mula, kenapa engkau keluarkan ni? Kan? Lepas tu dia masukkan bahan, patutnya bahan A dulu, dia masukkan B dulu. Kenapa engkau goreng ini dulu? Kenapa kita bertindak macam tu? Kenapa mak tu bertindak macam tu? Kenapa Puan Zainun bertindak macam tu? Pertama, dia pelik. Yang kedua, dia tidak yakin, tidak percaya. Macam kita ajar anak kita masak, bila kita monitor, apa salah lain? Kita mula pertikai. Kan? Sedangkan rakyat Gaza dan Palestin tidak pernah menyalahkan Allah. Malah tak kala menyambut cebisan-cebisan anak kecil mereka, ingatan mereka pada Allah semakin kuat. Berapa banyak video yang kita lihat, bila dia tahu ahli keluarga dia meninggal, dia menangis, dia tak menangis. Tapi apa yang keluar di mulutnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu benar tu'minuna billahi wa rasulih. Itu label beriman tu, yakin dan percaya. Yakin Allah akan beri kemenangan. Yakin Allah akan bantu. Walaupun dekat depan mata kita ni tak nampak apa pun harapan. Itu bentuk perniagaan yang Allah nak kita buat. Nak berniaga dengan Allah, percaya, letak keyakinan dulu. Bukannya bila buat sekerat, tak nampak apa pun, tak nampak hasil pun, tak apalah, aku undur diri dululah Ustaz. Kan? So, kesan beriman ni tuan-tuan, hebat. Hebat. Dan sedang ditunjukkan, Allah sedang tunjukkan kesan iman, percaya pada Allah dan Rasul itu, di Gaza. Mereka benar percaya. Itu percaya pada Allah. Percaya pada Rasul berbeza. Percaya pada Rasul sejauh mana, sekuat mana kita nak menegakkan sunnah-sunnah baginda. Kan, nak masuk toilet kaki kanan, kaki kiri, kita betul-betul ambil partisipan ke? Kita betul-betul ambil kisah ke tentang kaki mana kita nak dahulukan ni? Keluar rumah kaki kanan, kaki kiri, masuk rumah ke kaki kanan, kaki kiri, masuk masjid kaki kanan ke kiri, keluar masjid kanan ke kiri. Sampai macam tu. How serious? Malah bila kita buat sesuatu dan kita dipertemukan dengan hadis Nabi, yang mana satu kita nak dahulukan? Apa yang Nabi sarankan, apa yang Nabi tentukan untuk kehidupan kita, atau kita letakkan keinginan kita dahulu? Kan? Itu maksud tu'minuna billahi wa rasuli. Benar-benar beriman dengan Allah dan Rasul. Ini modal kita. Dan bila sebut beriman, percaya dan yakin, semua tu terletak di hati. Tak perlu keluar duit 1 sen pun. Ni, yakin di hati.
Modal kita, hati kita. Tuan-puan, mana ada berniaga dekat dunia bermodalkan keyakinan? Ada orang approach dia, Ustaz. Ustaz nak tak jadi rakan kongsi saya? Boleh je. Apa yang saya perlu contribute? Ustaz perlu yakin je dengan saya. Ustaz perlu yakin je dengan saya. Nanti saya akan beri. Ustaz. Wah. Satu bila sebut bab keyakinan, kita perlu sama-sama berusaha cari jalan, cari ilmu, belajar untuk kenal Allah, baru datang keyakinan. Untuk kenal Rasulullah, baru datang keyakinan. Baru datang percaya. Baru semakin subur iman. Gitu kan. So, selepas kita mulakan dengan modal yakin dan percaya. Kemudian Allah kata, wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Kamu bersungguh-sungguh di jalan Allah. Perkataan yang digunakan ialah jihad. Jihad. Jihad ni apa? Sungguh-sungguh. So mentaliti kita perlu ada nak bersungguh-sungguh, nak berjihad, nak mempertaruhkan nyawa untuk agama. Simpan niat tu. Kalaupun tak boleh berperang sekarang, simpan niat. Aku nak bela agama ni. Sungguh-sungguh. Tujahiduna fi sabilillah. Pertama, beriman, yakin. Tujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Allah. Maksud utama jihad di jalan Allah, dia perang. Maksud utama dia. Namun ada ulama yang menawarkan maksud berbeza. Selain daripada tujahiduna fi sabilillah maksud perang, dia juga bermaksud kita sungguh-sungguh ikut peraturan perintah Tuhan. Perintah Allah dan Rasul, sungguh-sungguh ikut. Kalau disuruh solat, sungguh-sungguh solat. Kalau suruh puasa, betul-betul kita puasa. Kalau disuruh bayar zakat, kita benar-benar kira untuk keluarkan zakat. Kalau mampu pergi haji, sungguh-sungguh buat pergi haji. Kan, orang pergi haji, berapa jauh penginapan daripada Masjidil Haram? Ada yang 1 kilometer, ada yang 2 kilometer. Sebab waktu tu orang tengah ramai. 1 kilometer, 2 kilometer. Sewaktu buat haji, kita ada rukun dan fardu haji. Kita ada pantang larang haji. Sekurang-kurangnya 13. Wanita ada sekian, lelaki ada sekian. Dan ada pantang larang yang dikongsi bersama lelaki dan wanita. Antaranya tak boleh gaduh. Tak boleh bertengkar. Tapi apa berlaku waktu buat haji? Kita asyik komplain. Itu tak kena, ini tak kena. Hilang rasa redha. Asyik nak salahkan orang tu, asyik nak salahkan orang ni. Betul-betul kita bersungguh. Betul ke kita bersungguh buat rukun Islam yang paling penting ni? Rukun Islam yang nombor 5 ni. Kan, pergi berdua suami isteri. Tapi bila di sana, isteri dengan kumpulan dia, suami dengan kumpulan dia. Langsung tak ada komunikasi dan interaksi antara suami isteri. Sepatutnya dekat sana, suami kena ambil tanggungjawab. Ini aku punya amanah. Isteri aku kot. Kan? Tujahiduna fi sabilillah. Sungguh-sungguh atas jalan Allah ni. Dan bila maksud bersungguh-sungguh, kita sanggup gadaikan harta dan
gadaikan nyawa untuk itu. Ayat ini Allah nak kita siapkan modal. Dan modal yang kita perlu siapkan dalam bentuk harta kita yang kita sayang, dan yang paling kita sukar nak lepas ialah nyawa. Bi amwalikum wa anfusikum. Penduduk Gaza, mereka sudah lama gadaikan harta. Mereka sudah lama gadaikan harta. Dan mereka bila-bila masa rela mati untuk agama. Dan kita sekarang pada negara yang tidak berperang, berapa banyak harta yang kita sanggup gadaikan untuk bantu orang-orang yang sedang menggadaikan nyawa. Sebab tu harta disebut dulu sebelum nyawa. Kerana nasihat ini bukan hanya terpakai orang yang sedang berjihad, sedang berjuang mempertahankan negara mereka di Palestin, di Gaza, tetapi juga sedang mengajak kita di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di Indonesia, di Thailand, mana-mana negara untuk sama-sama menggadaikan harta, bantu mereka di sana. Dan juga Allah kata, zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Itu lebih baik bagi kamu kalau kamu tahu. Tuan-puan, bila Allah sebut kalau kamu tahu ni, seolah-olah Allah nak bagi tahu selama ni kau tak ambil tahu pun. Kalau kamu tahu, kalaulah kita tahu apa bentuk kebaikan, kalaulah kita tahu apa bentuk ganjaran, kalaulah kita tahu apa bentuk balasan yang Allah tawarkan buat kita, maka tentu kita tidak akan teragak-agak untuk berjihad di jalan Allah. Allah pernah beritahu dalam surah Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan berperang sedangkan kamu tak suka berperang. Siapa yang suka berperang? Kan? Kita taruhkan nyawa kot. Siapa suka berperang? Tapi Allah kata, wajib bagi kamu berperang walaupun kamu tak suka. Wa huwa kurhul lakum. Benda yang kamu tak suka. Wa asa an takrahu syai'a. Dan boleh jadi kalau kamu tak suka, wa huwa khairul lakum. Dia baik untuk kamu. Kan kalau kita pening, kita cari apa? Kita cari ubat Panadol. Sedangkan Panadol tu bukan sedap pun. Kan kalau tanya budak-budak makan ubat, tak sedap, pahit. Allah kata wa'asa an takrahu syai'a. Boleh jadi kamu tak suka benda tu, walhal dia baik bagi kamu. Wa'asa an tuhibbu syai'a. Boleh jadi kamu suka benda tu, wa huwa syarrul lakum. Dan dia syar. Dia buruk buat kamu. Kamu suka sesuatu sedangkan dia buruk buat kamu. Kan kita kan suka minum minuman manis, minum gula, punya kita suka gula sampai kita dapat penyakit. Antahibbu syai'a, boleh jadi kamu suka sesuatu sedangkan dia buruk bagi kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu sedangkan kita tak tahu apa-apa. Begitu. So jihad ni tuan-tuan, dia sampai bila-bila. Dia tetap ada sampai bila-bila. Cuma perlu faham dengan benar
melalui tadabbur Quran. Kan? Bukan, kita tidak membawa fahaman ekstrim. Kan? Sampai ada yang berfahaman, oh kena terus bunuh dia orang kafir ni tanpa perlu dakwah. Tak. Jihad ni sungguh-sungguh bawa manusia mengenal Tuhan, bawa manusia ke jalan Allah. Pertama dengan harta. Kita kena keluarkan modal, kena keluarkan ringgit. Kemudian dengan jiwa. Sama juga kalau kita tengok sekolah-sekolah tahfiz berdaftar. Kan, jihad dengan harta, kita keluarkan modal kita untuk bantu mereka. Yang berdaftar, yang tak berdaftar tak payah bantu. Kenapa Ustaz? Sebab yang tak berdaftar dia ada risiko. Dia ada risiko. Risiko apa? Infrastruktur belum tentu, hak pemilikan tanah belum tentu, silibusnya belum tentu, masih diragui. Pelajar-pelajar, masa depan pelajar-pelajar dia dah habis itu nak sambung ke mana pun belum pasti. Sebab dia tidak berdaftar dan tidak diaudit oleh Jabatan Agama. Itu pun kena ambil tahu tu tuan-puan. Bukan asal ada sekolah tahfiz, tolonglah. Tak. Dia kena yang berdaftar dengan Jabatan Agama Islam. Contohnya yang tak berdaftar ni. Kadang dia buat sekolah atas tanah individu. Okay? Dia buat sekolah atas tanah individu. Dia bangunkan bangunan atas tanah individu. Lalu kerana ada pelajar, dia iklankan. Okay, ini wakaf untuk pelajar ni nak buat bangunan. Berapa harga? 4 juta. Katalah 4 juta. Tapi tanah tu tanah dia. Tanah tu tanah dia. So dia buat bangunan 4 juta atas tanah dia. Dan kerana dia tak berdaftar, 2-3 tahun beroperasi tak boleh. So dia tutup. Tak ambil dah pelajar. Habis pelajar ambilan pertama, dah dapat 30 juzuk. Semua keluar, dah tak ada pengambilan baru. Bangunan 4 juta tu milik siapa? Dia tukar jadi rumah dia. Sebab tu kita perlu benar-benar sungguh-sungguh tuan-puan. Sungguh-sungguh atas perkara ni. Perlu particular, perlu meticulous. Terperinci. Supaya tidak dimainkan je. Sekolah perlu berdaftar. Perlu berdaftar. Kan? Kalau tak, ramai orang ambil kesempatan. Terutamanya masyarakat Melayu yang hatinya lembut-lembut, yang suka memberi. Kita memang suka memberi tuan-puan. Hati kita lembut. Orang Melayu. Tapi kenal pasti pihak siapa yang kita nak beri. Gitu. So tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah nak kita keluarkan modal, beriman dengan Allah dan Rasul, sungguh-sungguh atas jalannya. Bersungguh-sungguh tu ada 2 jalan, sama ada menggunakan harta atau menggunakan nyawa. Percaya dan bertindak. Percaya dan bertindak. Bertindak tu guna harta atau guna nyawa. Kemudian, apa yang kita bakal dapat? Modal kita tadi 2 je. Percaya dan bertindak. Itu modal kita. Apa yang kita dapat? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampunkan dosa-dosa kecilmu. Allah akan tutup aibmu. Yaghfir lakum dzunubakum.
lazimnya kita translate sebagai Allah akan ampunkan dosa-dosamu. Zunub kata akar dia zambun. Zunub ni kata akar dia zambun. Zanaba, zambun. Zambun ni maksudnya ekor. Ekor, belakang. So bahagian belakang ni adalah bahagian yang paling uncit. Tu orang Sabah sebut uncit. Paling belakang, paling uncit. Macam mana nak memahamkan uncit ni macam mana? Okey, macam ni lah. Kita biasa solat awal waktu azan dilaungkan, di tempat azan dilaungkan. Solat awal waktu di masjid. Setiap 5 waktu. Yelah dah pencen, kita pergi aktiviti tu je lah, pergi masjid. Kan, ulang alik masjid. So hari-hari sepanjang 5 tahun selepas kita pencen, 10 tahun selepas pencen, usia dah 70 tahun. Hari-hari aktiviti kita solat awal waktu di masjid. Dan entah macam mana tuan-puan, bila kita dah konsisten buat benda tu, pagi tadi kita terlambat bangun. Pagi tadi terlambat bangun, sedar-sedar pukul 7. Ataupun pagi tadi sedar-sedar pukul 6:02. Masa waktu 5:54. Sudah azan. Sekarang kita tersedar 6:02. Baki 2 minit lagi untuk iqamah. So kita pun cepat-cepat ambil wuduk, tukar pakaian semua, bergegas ke masjid. Bergegas ke masjid. Dan sampai masjid, kita dapat rakaat kedua. Kita dapat rakaat kedua. Apa kita rasa? Ya Allah, 10 tahun dah aku konsisten nak dapat takbir pertama. Rakaat pertama bersama imam. Hari ini aku dapat rakaat kedua. Itu maksud zunub. Sesuatu yang kita buat tak mencapai standard biasa kita. Bukan kita tak sembahyang. Sembahyang. Tapi tak capai standard yang kita dah set. Itu zunub. So ayat 12 ni, kerana kita dah letakkan modal, Allah janji, Allah akan tutup aib-aib kita ni. Allah akan ampunkan dosa-dosa kecil kita ni. Allah tak akan ambil kira kesalahan-kesalahan pikisan kecil ni. Yang kita tak boleh nak capai standard kita. Dan bila sebut tentang standard, okay, bila sebut tentang standard, tuan-puan rasa selama ni kita solat, kan, kita solat, kita sedang ikut standard siapa? Tuan-puan, kita solat selama ini, kita sedang ikut standard siapa? Ikut standard Nabi? Ya ke? Atau standard kita sendiri? Adakah selama ini bila kita solat, kita benar-benar ikut standard yang Allah tentukan? Adakah kita benar-benar ikut standard yang Allah tentukan? Seperti mana sembahyang Nabi? Bukan hanya gerak-gerinya, tapi apa yang ada di dalam hati. Kita ikut tak? Tak ikut. So, kita selama-lama ini dalam keadaan zunub ni. Selama-lama ni kita dalam keadaan zunub sebab kita buat tu tak ikut standard. Tidak capai piawai.
tengok apa standard yang Allah letakkan buat kita. Allah sebut dalam surah mana ha? Dalam surah Hajj. Cari mana surah Hajj ni? Surah Hajj. Surah keberapa dah? Nur, Ankabut, Azab, surah Hasyar. Mana? Hajj. Surah Hajj. Surah Hajj ayat terakhir. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Engkau bersungguh-sungguhlah menuju Allah seperti mana yang Allah nak. Sekarang kita tanya, apakah kita solat seperti yang Allah nak? Khusyuknya capai, sebutan hurufnya tepat, surahnya seperti yang Allah nak panjangnya, rukuknya tepat, sujudnya tepat, hatinya sentiasa berhubung dengan Allah. Selepas solat ada kesan sujud pada wajahnya, pada perilakunya. Ataupun waktu, katalah kita berzikir untuk menampungkan zikir ataupun solat sunat. Solat sunat tu ikut piawaian Allah ke? Kalau kita baca Quran seperti yang Allah nak ke? Tidak. Sebab kita buat yang kita mampu. Kita buat yang kita mampu. Katalah standard tu 100%. Standard Allah 100%. Kita mungkin boleh capai berapa? 20%. Kan? Tinggi 20% tu. 10%. Kadang 5%. Lagi kalau waktu maghrib, waktu asar, member dah tunggu dekat Pansekat. Kan, dia tak boleh semayang. 4:30 dah nak balik. Masuk waktu dah pukul 4. Sekarang 4:15. Tu pun sembahyang 4 rakaat. 4:15, 4 rakaat. Kita settle 4:17. 4 rakaat 2 minit. Berapa peratus tu? 5%. 2%. Kadang tak ingat apa. Tak baca zikir pun antara sujud, rukuk, tak ada. Kita baca subhanallah cukup satu kali. Kan? So kita sebenarnya tuan-puan, kita selama ini dalam keadaan ni zunub. Apa zunub? Apa ibadah yang kita buat, tindak tanduk yang kita buat belum capai standard yang Allah nak. Zunub bukan semata-mata dosa. Zunub ni tak ikut standard. Tak ikut standard. Dan Allah ampunkan itu semua. Allah tak nilai itu sebagai kesalahan. Ialah kita suruh anak kita buat epok-epok. Mak nak 50 biji, anak kita buat 10 biji je. Tak pun kuih apa nama yang bulat-bulat tu. Jemput. Mak nak engkau buat jemput-jemput resepi mak. Jemput ikan bilis. Mak nak engkau buat jemput ikan bilis. Nak minum petang ni. Cepat buat pukul 2. Anak kita pun buat goreng. Bila minum,
Bila minum. Bila makan, rupanya dia tak masukkan ikan bilis. Dia masukkan ikan talapia. Tak kena standard. Tak kena standard. Tapi kerana mak tahu harga ikan bilis yang tinggal dekat rumah tu, ikan bilis mata biru, harga lebih mahal dari talapia. Tak apalah. Talapia pun talapia lah. Itu maksud yaghfir lakum zunubakum. Allah tidak ambil kira ibadah-ibadah kita yang tak ikut piawai ni. Allah tetap kira kita dah solat. Walaupun solat kita tu 2 minit, Allah tetap kira kita dah solat. Hebat tak? Hebat tuan-tuan. Hebat. Sebab kita takkan boleh menandingi kesungguhan ibadah para sahabat terdahulu. Dan dalam kalangan sahabat ni, ada sahabat yang kaya dan ada sahabat yang miskin. Dan menariknya, sahabat yang miskin ni nak bersaing dengan sahabat-sahabat yang kaya ni. Lalu mereka pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, boleh tak engkau berikan kepada kami satu bentuk amalan yang kami boleh menandingi sahabat-sahabat kami yang kaya. Diorang ada duit, diorang boleh derma. Kami miskin, kami mana boleh derma. Tapi kami nak bersaing juga dengan mereka. Boleh tak beri kami sesuatu, tunjuk ajar supaya kami boleh bersaing dengan mereka. Lalu Rasulullah kata, kalau engkau sanggup untuk berzikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali selepas salat, nilainya sama macam mereka bersedekah. Yang sahabat miskin ni terus buat. Cuma menariknya, mereka tak ada keinginan dan tak ada rasa nak masuk syurga sorang-sorang. Akhirnya, ilmu itu sampai juga kepada sahabat yang kaya. Dan sahabat yang kaya ni pun ikut buat seperti mana sahabat-sahabat yang miskin. Poin dia ialah mereka berusaha sungguh-sungguh nak buat. Kalau kita usaha sungguh-sungguh nak buat, plus keyakinan kita pada Allah, beriman kita pada Allah, dengan hanya buat 2 benda tu tuan-tuan, Allah ampunkan kita punya zunub. Apa entah dalam bahasa Melayunya, kita tak tahulah kekurangan. Zunub selain daripada dosa, dia mungkin maksud kekurangan kot. Ketidakcapaian, KPI kita tak capai KPI tu. Kelemahan mungkin. Flaw, yes, flaw. Flaw tu apa? Aku pun tak tahu flaw apa. Tapi flaw lah, kekurangan. Itu zunub. Allah akan ampunkan kekurangan kita. Begitu. Cacat cela, yes, ada cacat cela. Sebab lazimnya kita translate sebagai dosa-dosa kamu. Ismun pun dosa, zunub pun dosa. Mana satu? Sedangkan perkataan berbeza. So hari ini kita belajar tentang zunub. Zunub ni apa? Ada cacat cela. Kita tak sampai standard piawaian yang Allah tentukan. So, bila Allah dah dah hazaf ataupun tidak ambil kira kita punya kekurangan, wa yudkhilkum jannat, dan dia masukkan kamu dalam syurga. Dia masukkan kamu dalam neraka. Sebelum tu.
bukankah ada orang-orang yang Islam yang ada orang-orang Islam yang kita pun tahu bahawa ada orang yang singgah dulu ke neraka. Kan? Istilah dia singgah ke neraka dulu. Setelah diazab, baru masuk syurga. Ada kan? Sekarang ni Allah beritahu, kalau orang yang bersungguh pada jalan agama ini, bersungguh dengan harta dan nyawa, Allah ampunkan dosa dia dan terus masuk syurga. Ada tak sebut tentang singgah dekat neraka? Tak ada. Tak ada. So dengan kata lain, dia tak ada proses singgah di neraka terus masuk syurga. Tak perlu untuk masuk neraka. So boleh terus masuk ke dalam syurga dan ini adalah nikmat yang sangat besar. Kita sebenarnya tak nak langsung tengok ke dengar ke cium bau neraka, tak nak. Tuan-puan, saya terpaksa berundur dulu, ada emergency. Keadaan mak saya dekat Kelantan. 9:30 saya kembalikan pada moderator. Hello, Assalamualaikum. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Okey, baik Ustaz. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Muhammad Nazri ya atas kesudian mentadabbur isi Al-Quran ini surah As-Saff ya dari ayat 10 hingga ayat 12. InsyaAllah ada sambungan lagi. Dan iaitu mengenai ayat ini, surah ini adalah mengenai jalan untuk mencapai kemenangan. Yang pasti utamanya surah ini adalah tentang jihad. Allah SWT berulang kali menyebut tentang kelebihan berjihad dan balasannya dalam ayat ini. Dan demikianlah Allah menyukai hamba-hambanya yang beriman, yang bekerja dan berjuang ke atas agamanya dan memegang antara satu sama lain. Semoga Allah SWT berikan kita kefahaman tentang agama dan ajarkan kita tentang Al-Quran dengan mentadabbur ayat suci Al-Quran ini. Dan semoga ini memberikan kita mengambil ibrah daripadanya. Dan Ustaz, kita tangguhkan dulu Ustaz ya dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga dipermudahkan urusan Ustaz hari ini Ustaz. Semoga Ibu Ustaz sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama.